Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Fahimi bin Muhammad Isa. Nombor matrik 062575 dan tajuk saya ialah COVID-19 dalam kaedah usul fiqh. Yang pertama ialah pengenalan. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia saat ini telah memakan lebih dari 1 juta korban jiwa dan menginfeksi jutaan orang. Sejarah akan mencatat bencana ini sebagai bencana terbesar pada abad 21 ini. Hal ini mengubah struktur kehidupan manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelbagai jenis cabaran yang berbeza yang dialami oleh manusia ketika bencana melanda dan apa yang disebut keadaan normal dimulai. Kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, merupakan hal yang baru. Sebagai sebuah agama yang lengkap dan menurut segala waktu dan tempat, ajaran Islam menjadi pedoman menghadapi segala tantangan era baru dan memberikan solusi terhadap permasalahan dan di masa pandemik COVID-19. Dengan perkembangan dan kemajuan era hari ini telah memberi kesan ke atas semua bidang kehidupan manusia. Sejak itu, zaman moden juga menyaksikan pelbagai isu semasa yang berubah dan mencabar. Salah satu cabaran semasa ialah kejadian pandemik COVID-19 telah melanda dunia dan mengubah cara hidup orang ramai keseluruhannya serta menjalani hidup norma baharu untuk mengelakkan jangkitan virus berbahaya ini. Semua ini memerlukan rujukan dan bimbingan untuk memberi jawapan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Islam adalah agama rahmat kepada seluruh alam yang diyakini sebagai agama yang sesuai untuk mana-mana tempat dan mana-mana zaman dan mempunyai kepentingan panduan dan rujukan untuk pembangunan. Ajaran Islam mengandungi ajaran yang fleksibel dan berpandukan dua sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah memberi jawapan kepada segala persoalan yang timbul. Seterusnya ialah sejarah COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menyebarkan penyakit kepada mamalia termasuk manusia dan burung. Ia ditemui pertama kali pada tahun 1960. Coronavirus mendapat namanya daripada bentuknya yang seakan-akan mempunyai mahkota. Oleh itu, ia dinamakan sebagai corona yang membawa maksud mahkota atau crown. Coronavirus adalah salah satu keluarga virus yang besar dan kebanyakannya hidup dalam haiwan seperti unta, lembu, kucing dan juga kelawar. Seterusnya ialah definisi usul fiqh. Sudah menjadi kebiasaan para ulama ketika membahas suatu ilmu apapun mengacu pada mabadi' asyrah, 10 prinsip asas. Dan zaham yang paling terkenal mengenai 10 prinsip ini adalah yang dikatakan oleh Syekh Abu Al-Irfan Muhammad bin Ali Al-Subban rahimahullah. Usul fiqh dari sudut bahasa ialah perkataan usul fiqh merupakan murakab idafi yang terdiri daripada dua kalimah iaitu usul dan juga fiqh. Usul fiqh dari sudut istilah pula ialah usul fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip yang digunakan dalam memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumbernya. Seterusnya ialah takrif usul. Kalimah usul merupakan kata jamak bagi kalimah al-ashlu. Al-ashlu membawa maksud apa-apa yang terbina ke atasnya selain daripadanya. Al-Imam Al-Isnawi ketika mendefinisikan kalimah al-ashlu ini mengatakan ia mempunyai beberapa makna seperti al-dalil, al-rajih, al-kaedah dan al-mustashab. Bagi takrif fiqh pula ialah fiqh dari segi bahasa membawa maksud mempunyai ilmu terhadap sesuatu dan memahaminya. Akan tetapi, penggunaannya di dalam Al-Quran menunjukkan bahawa fiqh itu merupakan kefahaman yang mendalam. Al-Imam Al-Baidawi mendefinisikan fiqh dari sudut istilah dengan katanya, ilmu berkenaan hukum hakam syarak yang bersifat amali atau praktikal yang diambil dari dalil-dalil tafsili bersifat juz'i. Seterusnya ialah perkembangan ilmu usul fiqh. Usulan hukum syariah sudah ada sejak adanya hukum syariah itu sendiri. Selama fiqh masih ada, maka sudah tentulah usul, dawabit dan kaedahnya juga ada. Namun, penulisan fiqh dianggap lebih penting dan mendahului penulisan usul fiqh. Namun, bukan bermaksud tidak wujud kecuali jika ia dituliskan. Sebenarnya, sudah ada jauh lebih awal bertepatan dengan keberadaan hukum syariah itu sendiri. Seterusnya ialah kepentingan usul fiqh. Kepentingan ilmu usul fiqh dapat kita peroleh dengan cara mengetahui tujuan mempelajari ilmu ini terlebih dahulu. Tujuan mempelajari ilmu usul fiqh adalah untuk sampai kepada hukum hakam syarak
yang bersifat amali dengan cara meletakkan kaedah-kaedah serta manhaj-manhaj untuk sampai kepadanya. Kita tidak boleh untuk sampai kepada hukum hakam jika tidak mempelajari usul terlebih dahulu. Seterusnya ialah kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan manusia. Wabak COVID-19 merupakan penyakit yang awalnya menyerang sistem pernafasan manusia. Namanya pneumonia atau radang paru-paru. Setelah penelitian selesai, penyakitnya disebabkan oleh virus baru yang berbahaya. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus ini disebut dengan penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 dari Organisasi Kesihatan Dunia WHO. Selain itu, jutaan kes positif dan kematian COVID-19 di seluruh dunia telah direkodkan oleh Organisasi Pertubuhan Dunia dan angkanya dijangka akan makin bertambah jika vaksin atau rawatan pencegahan dan pemulihan tidak dilakukan dengan segera. Di samping itu, isu agama yang telah terjejas semasa pandemik ini dan diubah dengan mengikut semua arahan pemerintah, antaranya ialah menangguhkan solat berjemaah dan solat Jumaat di surau dan masjid, termasuk solat Aidilfitri dan Aidiladha. Ibadat haji hanya terhad kepada penduduk di sekitar Tanah Haram, Mekah dan Madinah sahaja. Akad nikah online, transaksi pembayaran zakat online, kaedah rawatan dan ubat untuk pesakit COVID-19 menggunakan bahan tidak halal, menggunakan hand sanitizer dan lain-lain persoalan semasa. Selain itu, terdapat 6 kaedah usul fiqh sebagai rujukan dan panduan dalam menjawab isu-isu semasa. Yang pertama ialah sebab menangguhkan amalan ibadah seperti solat berjemaah, solat Jumaat, solat Aidilfitri dan Aidiladha. Bagi mengurangkan penularan wabak COVID-19, umat Islam digalakkan untuk duduk di rumah dan jangan keluar kecuali untuk urusan yang mendesak. Hal ini kerana setelah merujuk Kementerian Hal-Ehwal Agama dan Mufti Negara memutuskan untuk menangguhkan ibadah. Contohnya ialah solat Jumaat, solat berjemaah di masjid, solat hari raya dan ibadah korban. Seterusnya, masyarakat juga diarahkan untuk mematuhi SOP, prosedur operasi standard yang ditetapkan dan jalani rutin baharu dan di kehidupan harian. Mengenai penangguhan solat Jumaat, sila rujuk fatwa dan keputusan mufti dan ulama di seluruh dunia. Walaupun hukumnya wajib bagi mereka yang memenuhi 7 syarat iaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, bebas, lelaki dan sihat tubuh badan, tetapi undang-undang itu ditukar kepada tidak wajib berdasarkan situasi semasa penularan COVID-19. Yang kedua ialah apakah hukum menggunakan hand sanitizer ketika menunaikan solat. Hukum berkaitan dengan alkohol ini telah dibincangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal-Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-7. Keputusan muzakarah antara lain menyebut bahawa ubat-ubatan dan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan. Selain itu, Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei turut menyebut bahawa barangan kosmetik yang mengandungi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik atau tiruan daripada campuran bahan kimia adalah harus menggunakannya kerana ia bukan najis. Yang ketiga ialah sebab menangguhkan ibadat haji bagi penduduk luar Madinah dan Mekah. Berdasarkan konsep syarak berkenaan maslahah dan mengaplikasikan salah satu usul fiqh kaedah fiqhiyah, menolak kemudaratan didahulukan daripada mendapat manfaat. Ulama seluruh dunia mengeluarkan fatwa berkaitan pelaksanaan fardu haji semasa pandemik COVID-19. Ia sebelat suara memutuskan bahawa menunaikan haji tidak akan diwajibkan semasa ancaman pandemik. Ini adalah untuk mengelakkan kemudaratan yang disebabkan oleh penyebaran coronavirus baharu. Ia telah menyebabkan berjuta-juta kematian dan jangkitan di seluruh dunia. Sebagai langkah berjaga-jaga dan menolak untuk menyebabkan kemudaratan yang besar, Kerajaan Arab Saudi telah memutuskan untuk menghadkan bilangan jemaah haji iaitu dari mereka yang melalui sistem pengundian dan pengikut prosedur operasi standard SOP di negara Arab Saudi COVID-19 yang ketat. Oleh itu, kemasukan jemaah haji dari luar Arab Saudi ditangguh. Yang keempat ialah panduan syarak dalam urusan muamalat semasa pandemik COVID-19. Berdasarkan prinsip fiqh yang berkaitan dengan konsep rukhsah dan kemudahan dalam syarak dan maslahat, semua transaksi moden yang dijalankan secara atas talian adalah patuh syarak dan mestilah sah dengan merujuk kepada kaedah fiqh sedia ada. Kaedah-kaedah tersebut antaranya, hukum asas bermuamalat jual beli ialah melihat kepada niat dan faedah yang baik yang boleh dicapai daripadanya.
Kesukaran yang melampau boleh membawa kepada kemudahan dalam menentukan hukum. Kaedah uruf atau adat ialah penggunaan. Asal segala sesuatu adalah perlu, dan asal segala sesuatu dalam kebiasaan dan konvensyen adalah untuk melihat punca dan masalah. Prinsip-prinsip hukum syarak ini mengandungi satu matlamat, iaitu kebaikan maslahat bagi manusia dan kemudahan urusan muamalat mereka dengan syarat tidak melanggar ajaran atau hukum syarak. Yang kelima ialah hukum pengambilan vaksin dari sudut pandang fiqh. Pertama, vaksin mengandungi bahan-bahan yang harus digunakan dan mempunyai kesan yang bermanfaat. Kedua, vaksin mengandungi kandungan yang sepatutnya digunakan, tetapi ia boleh mendatangkan lebih banyak kemudaratan kepada tubuh daripada kebaikan atau ia tidak berfungsi pada mulanya. Ketiga, vaksin mengandungi bahan terlarang atau asalnya tidak tulen tetapi telah dirawat secara kimia atau dicampur dengan bahan lain untuk menukar namanya kepada ciri-ciri bahan yang memerlukan penggunaannya. Ini dinamakan proses istihalah, proses menjadi halal dan memberi kesan yang bermanfaat. Dan akhir sekali ialah maqasid syariah dan kaedah fiqh dalam isu vaksin. Maqasid yang sangat diutamakan oleh Islam ialah hifz al-nafs, iaitu menjaga nyawa. Kita perlu melindungi dan mengekalkan kehidupan melalui diet dan menghukum sesiapa sahaja yang melakukan jenayah terhadap nyawa. Begitu juga Islam melarang perbuatan yang menyebabkan kemusnahan kehidupan. Akhir sekali ialah kesimpulan. Situasi semasa dan cabaran semasa yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 telah banyak mengubah corak kehidupan harian orang ramai. Islam sebagai agama yang membawa rahmat ke seluruh dunia terbukti mampu memberikan jawapan dan penyelesaian kepada setiap masalah kehidupan yang semakin meruncing. Ini dicapai melalui ajaran syarak yang berpandukan sumber-sumber hukum Islam sama ada prima atau sekunder.